Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya ingin berkongsi tentang sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita, iaitu solat. Hidup ini penuh dengan cabaran dan ujian. Ada kalanya kita rasa putus asa, hilang arah, tetapi ada satu perkara yang pasti memberikan kekuatan kepada kita semua, iaitu solat. Dalam buku Cintai Solatmu, penulis mengingatkan kita bahawa solat bukan sekadar ibadah, tetapi ia adalah kunci kepada ketenangan, kekuatan dan kedamaian jiwa. Saya yakin selepas ini anda akan lebih menghargai solat dan memahami betapa pentingnya solat di dalam hidup kita. Di dalam bab yang kedua buku ini mengingatkan kita tentang ikrar kita di alam ruh. Sebelum kita dilahirkan, kita telah berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa Dia adalah Tuhan kita. Namun, apabila kita memasuki kehidupan di dunia ini, kita sering terlupa akan janji tersebut. Apakah tujuan hidup kita? Gambar pengembara yang ada di dalam buku ini menggambarkan bahawa kita semua sedang dalam perjalanan menuju ke destinasi akhir, iaitu syurga Allah. Solat adalah cara untuk kita memperbaharui ingatan kepada janji tersebut dan terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan jika kita lupa tujuan kita di dunia ini, apa yang tinggal untuk kita? Di dalam bab yang kelima, penulis menyentuh tentang tujuan hidup kita di dunia untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa dan meraih keredaannya. Di dalam dunia yang penuh ujian ini, kita memerlukan hidayah sebagai petunjuk untuk kekal di jalan yang benar. Solat adalah cara kita untuk mendapatkan hidayah tersebut, untuk memulihkan diri kita setiap hari dan memperbaharui niat untuk sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap kali kita bersujud, kita mengingatkan diri kita bahawa hidup ini hanyalah sementara dan solat menjadi petunjuk utama dalam mencapai tujuan hidup. Di dalam bab yang ke-10, buku ini juga menjelaskan bahawa dunia ini penuh dengan ujian. Allah sendiri telah berfirman dalam surah Al-Baqarah bahawa Dia akan menguji kita dengan pelbagai cabaran, perasaan takut, kekurangan harta, kelaparan dan kehilangan orang tersayang. Tetapi di sinilah letaknya peranan solat. Solat memberikan kita kekuatan untuk bersabar dan menenangkan hati dalam menghadapi segala ujian ini. Tidak kira betapa beratnya ujian yang kita hadapi, solat adalah tempat kita mencari kekuatan. Kita tidak keseorangan. Allah sentiasa bersama mereka yang bersolat dan bersabar. Kesimpulannya, solat adalah bentuk penyelamat yang paling penting dalam hidup kita. Dalam buku Cintai Solatmu, kita diajar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui solat sebagai sumber kekuatan dan ketenangan. Jangan biarkan hidup anda berlalu tanpa menghargai kekuatan yang diberikan oleh solat. Setiap kali kita solat, kita memperbaharui janji kita dengan Allah, memohon hidayah dan kekuatan untuk terus menghadapi dunia yang penuh ujian ini. Mulakan sekarang. Cintai solat anda dan anda akan dapati bahawa hidup ini lebih tenang, lebih kuat dan lebih bermakna. Hidup ini kita semua setuju, penuh dengan cabaran dan ujian. Namun, sebagai umat Islam, kita mempunyai amalan-amalan yang diajarkan oleh para salihin untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapatkan kekuatan dalaman. Hari ini, saya ingin berkongsi dengan anda semua sebuah panduan yang amat berguna dari buku Amalan Orang Soleh. Buku ini bukan sekadar himpunan doa, tetapi ia adalah cara untuk kita menenangkan jiwa, memperbaiki diri dan mencari ketenangan dalam hidup. Selepas ini, saya yakin anda akan merasakan keinginan untuk menghidupkan amalan ini dalam kehidupan seharian. Dalam buku ini, salah satu amalan penting adalah zikir selepas solat fardu. Setiap kali kita selesai solat 5 waktu, kita disarankan untuk membaca tahlil khusus sebanyak 3,
atau ke-4 kali. Zikir ini mengandungi lafaz La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Zikir ini bukan sahaja mendekatkan kita kepada Allah, tetapi ia memberikan pahala yang tidak terhitung. Bayangkan, setiap kelipan mata dan nafas, kita dinilai sebanyak mana luasnya ilmu Allah. Dengan mengamalkan zikir ini, kita tidak hanya membersihkan jiwa, tetapi mendapatkan ketenangan yang mendalam setiap kali selepas solat. Selain itu, buku ini juga mengajarkan kita tentang tasbih khusus. Tasbih ini adalah satu amalan yang sangat berkesan untuk mengukuhkan rasa syukur kita kepada Allah. Antara lafaznya ialah Subhanallah adada ma khalaqallahu fis sama. Subhanallah adada ma khalaqallahu fil ard. Dengan memuji Allah sebanyak bilangan makhluk di langit dan di bumi, kita merasakan betapa kecilnya kita di hadapannya. Tasbih ini mengingatkan kita untuk bersyukur atas segala nikmat yang mengakui kebesaran Allah dalam setiap aspek kehidupan. Jika kita ingin merasai ketenangan dan kebahagiaan sejati, tasbih ini adalah amalan yang mesti kita amalkan setiap hari. Satu lagi amalan yang sangat penting ialah sayyidul istighfar atau penghulu istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa sesiapa yang membaca sayyidul istighfar dengan penuh keyakinan pada siang hari dan meninggal sebelum malam, dia adalah tergolong dalam ahli syurga. Lafaznya berbunyi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Istighfar ini tidak hanya menghapuskan dosa, tetapi juga membina kekuatan rohani kita untuk menghadapi cabaran hidup dengan hati yang bersih. Setiap kali kita mengucapkan istighfar ini, kita memohon keampunan dari Allah atas segala kesilapan dan dosa. Ini adalah peluang kita untuk memperbaiki diri dan menjadi hamba yang lebih taat kepadanya. Kesimpulannya, buku amalan orang soleh adalah satu panduan yang sangat berharga untuk kita semua. Ia mengajarkan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui amalan zikir, tasbih dan istighfar. Setiap amalan yang diajarkan dalam buku ini mampu memberikan ketenangan jiwa, kebahagiaan dan kekuatan dalam menghadapi ujian hidup. Jadi, jika anda mencari jalan untuk memperbaiki hubungan dengan Allah dan meningkatkan ketenangan dalam hidup, saya sarankan untuk mengamalkan amalan yang diajarkan di dalam buku ini. Mulakan hari ini dan rasakan perubahan positif dalam hidup anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Setiap daripada kita pasti pernah merasai saat-saat di mana hidup terasa sangat mencabar. Ada kalanya kita memiliki segalanya, tetapi hati terasa kosong. Kita sering bertanya, kenapa hidupku begini? Buku Allah itu dekat membawa mesej yang kuat kepada kita semua bahawa setiap dalam ujian yang kita hadapi, Allah sentiasa ada di sisi kita, lebih dekat daripada yang kita sangkakan. Hari ini, saya ingin berkongsi kepada anda tentang betapa pentingnya mendekatkan diri kepada Allah dan bagaimana buku ini boleh membantu kita menemui kekuatan dalam setiap kesusahan. Dalam buku ini, penulis menjelaskan bahawa kehidupan ini seperti secangkir kopi, ada pahit, ada manisnya. Kita mungkin ada semua perkara yang dunia tawarkan, tetapi tetap merasa hilang. Kadang-kadang kita diuji dengan kepahitan, kesulitan hingga kita terjatuh dan putus asa. Buku ini mengajak kita memahami bahawa ujian adalah tanda kasih sayang Allah, bukan kebencian. Ujian yang datang adalah peluang untuk kita mendekatkan diri kepadanya, untuk mencari makna ketenangannya lebih dalam. Allah tidak akan membiarkan kita berjuang sendirian. Salah satu bahagian yang paling menyentuh dalam buku ini adalah doa yang berbunyi, Ya Allah, hadirkanlah kekuatan yang luar biasa
agar aku rasa gagah dan kuat bagi bertemu dan berhadapan dengan ombak dunia yang membadai. Penulis menegaskan bahawa ketika kita merasakan tekanan yang tidak tertanggung, Allah adalah tempat terbaik untuk kita bergantung. Dengan sentiasa kembali kepadanya, kita akan memperoleh kekuatan yang luar biasa yang kita sendiri tidak jangkakan. Meskipun kita jatuh berkali-kali, jangan pernah berputus asa. Buku ini mengingatkan kita bahawa setiap kali kita jatuh itu adalah peluang untuk kita kembali kepada Allah dengan hati yang penuh harapan. Allah sentiasa menunggu kita untuk kembali kepadanya, kerana setiap ujian yang kita hadapi adalah peluang untuk kita memperbaiki dan memperbaharui iman kita. Ingatlah, seperti yang disebut dalam buku ini, cukup sampai di sini kesedihanmu. Kembalilah kepada Allah, kerana Dia adalah pelindung sejati yang ada sentiasa untuk kita. Kesimpulannya, buku Allah itu dekat bukan sekadar panduan rohani, tetapi adalah satu peringatan bahawa dalam setiap cabaran hidup, Allah sentiasa bersama kita. Ujian hidup bukanlah tanda kelemahan, tetapi cara Allah untuk mendekatkan diri kita kepadanya. Saya mengajak anda semua untuk membaca buku ini dan memulakan perjalanan kembali kepada Allah. Marilah kita jadikan setiap ujian sebagai peluang untuk menjadi lebih kuat, lebih dekat kepadanya dan lebih beriman. Percayalah, Allah itu dekat, lebih dekat daripada yang kita sangkakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pernahkah kita tertanya-tanya mengapa hati kita sering terasa resah walaupun segalanya nampak sempurna di luar? Adakah mungkin kebahagiaan yang kita cari ini terletak pada hati yang tenang dan bersih? Hari ini, saya ingin membawa anda semua merenung satu buku yang amat istimewa, Qalbun Salim, Penawar Bagi Hati, karya Ustaz Muhadir Haji Jul. Buku ini mengupas tentang keperluan menjaga bukan sahaja anggota zahir kita seperti mata, tangan dan kaki, tetapi juga anggota batin iaitu hati kita. Dengan menjaga keduanya, kita bukan sahaja dapat meraih kebahagiaan di dunia tetapi juga di akhirat. Pertama sekali, penulis membicarakan betapa pentingnya menjaga anggota zahir kita. Mata, tangan dan kaki dan perut bukan sekadar anggota yang berfungsi untuk hidup. Mata sebagai contoh merupakan pintu kepada hati. Setiap pandangan yang kita arahkan ke perkara baik mahupun buruk akan mempengaruhi hati kita. Jika kita menjaga mata daripada melihat perkara yang haram, kita menjaga kebersihan rohani kita. Begitu juga dengan perut. Jika kita memakan makanan yang halal dan bersih, kita akan mendapat hati kita lebih tenang dan suci. Ini bukan sahaja memberikan kebaikan di dunia, tetapi juga di akhirat. Namun, bukan sekadar anggota zahir sahaja yang perlu dijaga. Hati adalah tempat utama bagi segala niat dan perasaan kita. Hati yang dipenuhi dengan sifat mazmumah seperti hasad, sombong dan iri hati akan membawa kepada kesan buruk kepada jiwa kita. Apabila kita membiarkan hati kita dikuasai oleh sifat-sifat tercela ini, bukan sahaja hubungan kita dengan Allah akan terganggu, tetapi juga dengan orang sekeliling kita. Penulis mengingatkan kita bahawa membersihkan hati daripada sifat mazmumah adalah langkah penting untuk mencapai kebahagiaan yang sebenar. Sebaliknya, penulis juga menekankan kepentingan menanam sifat-sifat mahmudah seperti sifat-sifat terpuji, sabar, ikhlas, syukur dan tawakal. Ini adalah kunci untuk memperolehi hati yang tenang dan bebas daripada keresahan. Sifat sabar misalnya memberi kita
kekuatan untuk menghadapi ujian hidup dengan tabah. Apabila kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan, hati kita akan sentiasa dipenuhi dengan rasa cukup. Dan dengan tawakal, hati kita menyerahkan segala urusan hidup kita kepada Allah yang akan memudahkan segala urusan kita. Sebagai kesimpulan, Qalbun Salim, penawar bagi hati, adalah lebih daripada sekadar buku biasa. Ia adalah panduan rohani yang dapat membimbing kita untuk mencapai hati yang bersih, jiwa yang tenang dan hidup yang diberkati. Dengan menjaga anggota zahir dan batin, kita sedang melangkah ke arah kebahagiaan yang kekal, bukan sahaja di dunia tetapi juga di akhirat. Oleh itu, saya menyeru kepada anda semua untuk memberi perhatian kepada penjagaan hati kita, kerana di situlah terletaknya kunci kepada ketenangan jiwa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku Anak Kunci Syurga oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili adalah buku yang boleh mengubah hidup anda. Ia bukan sekadar sebuah buku, ia adalah sebuah panduan untuk mereka yang sedang mencari cara untuk menjalani kehidupan yang rohani dan bermakna. Ia membimbing kita ke arah matlamat akhirat. Buku ini mengandungi kebijaksanaan abadi yang berakar dalam Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ia sangat relevan dengan cabaran yang dihadapi dalam kehidupan hari ini. Dalam dunia hari ini, kita sering terjebak dalam keinginan materialistik, terganggu oleh keseronokan sementara dan jauh dari ajaran Islam yang paling asas. Anak Kunci Syurga adalah peringatan bahawa asas kebahagiaan abadi tidak terletak pada kekayaan, kedudukan atau kejayaan duniawi, tetapi pada keimanan yang tulus, tindakan yang betul dan hubungan yang kukuh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Penulis dengan mahir menerangkan pelbagai aspek iman, termasuk apa yang sebenarnya bermakna untuk tunduk kepada Allah dan hidup mengikut kehendaknya. Dua perkara yang paling menarik tentang buku ini ialah ia mudah diakses. Syekh Abdul Qadir menerangkan konsep yang sukar dalam bahasa yang mudah difahami oleh orang awam dan ulama. Buku ini bercakap dengan anda secara langsung, menjadikannya alat yang berkuasa untuk transformasi peribadi. Sama ada anda telah mengamalkan Islam selama bertahun-tahun atau baru sahaja memeluk agama Islam. Sumber seperti Anak Kunci Syurga diperlukan untuk mengingatkan kita tentang tujuan sebenar kita dalam dunia yang serba pantas ini. Ia lebih daripada sekadar teks teologi, kerana Al-Quran dan Sunnah memberikan pelajaran yang praktikal. Ia merangkumi topik seperti tauhid, moral dan betapa pentingnya amal jariah, puasa dan solat dalam perjalanan ke syurga. Ia juga memberikan nasihat praktikal untuk kehidupan seharian. Jadi, jika anda sedang mencari arah rohani yang akan membimbing anda baik di dunia maupun di akhirat, buku Anak Kunci Syurga adalah pilihan yang betul. Ia adalah kunci untuk membuka pintu kepada keamanan dan kejayaan abadi, dan ia meminta kita untuk memperbaiki cara kita hidup dan berkhidmat kepada Allah dengan lebih baik. Saya menggalakkan semua orang untuk membaca buku ini dan memahami mesejnya. Anda bukan sahaja akan memperolehi lebih banyak pengetahuan, tetapi anda juga akan mempersiapkan diri untuk menjalani kehidupan yang bahagia di syurga. Pendengar yang dihormati, seterusnya, saya ingin mengajak semua orang hari ini untuk merenung sejenak dan memikirkan tentang muhasabah diri. Satu perkara yang sangat penting dalam hidup kita, dalam kehidupan yang penuh dengan cabaran ini, kita sering terbawa oleh arus dunia sehingga kita terlupa untuk memperbaiki diri kita sendiri.
Di sinilah keistimewaan buku Nasihat Buat Diri oleh Nur Muhammad Adli Rosli yang membantu kita melihat dan mempertimbangkan apa yang kita lakukan setiap hari. Dengan asas dari Al-Quran dan hadis, buku ini penuh dengan nasihat dan kata-kata hikmah. Ia mengingatkan kita betapa pentingnya untuk menjadi sabar, ikhlas dan bersyukur. Buku ini hadir untuk memberi inspirasi dan panduan apabila kita diuji dengan pelbagai cabaran. Nasihat buat diri lebih menarik kerana ia sangat praktikal. Setiap arahan adalah mudah untuk difahami dan dilaksanakan dalam kehidupan seharian. Sebagai contoh, menekankan sifat tawaduk dan merendah diri mengajar kita untuk tidak merasa sombong dengan apa yang kita ada dan sentiasa merendah diri. Selain itu, buku ini mengajar kita untuk bermuhasabah, memperbaiki diri dan berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik setiap hari. Kehadiran yang dihormati, Nasihat Buat Diri adalah buku motivasi yang lebih daripada itu. Ia adalah teman yang sentiasa mengingatkan kita kepada fitrah Allah dan matlamat hidup yang sebenarnya. Dengan membaca dan memahaminya, kita boleh menjadi lebih sabar, tabah dan tulus dalam menjalani kehidupan ini. Oleh itu, saya menggalakkan semua orang dan pendengar untuk membeli dan membaca buku Nasihat Buat Diri untuk membolehkan kita semua menjadi individu yang lebih baik. Bukan sahaja untuk masyarakat dan keluarga kita, tetapi juga untuk diri kita sendiri. Jadikan ia sebagai panduan seharian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilakah kali terakhir kita membaca ayat suci Al-Quran? Bilakah kali terakhir kita mentadabbur ayat suci Al-Quran? Jom sama-sama kita melihat satu judul, iaitu di sebalik 114 nama-nama surah, karya daripada Bushra binti Talib. Ini adalah sebuah karya yang mendedahkan maksud dan rahsia di sebalik nama-nama surah di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ada 114 surah. Setiap nama-nama tersebut mempunyai makna tersendiri yang merangkumi hikmah, pengajaran surah serta fakta saintifik yang kadang-kadang kita tidak sedari. Buku ini bukan sahaja memperincikan nama-nama surah, tetapi juga menyentuh aspek yang jarang dibicarakan secara mendalam, seperti fakta saintifik yang terkandung dalam surah-surah yang tertentu, serta ibrah atau pengajaran moral yang boleh diambil daripada kisah-kisah yang terkandung di dalamnya. Apa yang menarik tentang buku ini, ia menggabungkan fakta saintifik, kalam hikmah, fakta sejarah dan segenggam ibrah untuk membantu pembaca memahami bukan sahaja maksud literal surah, tetapi juga konteksnya yang lebih luas. Dengan mengaitkan ilmu agama, sains, penulis berjaya membina jabatan antara ilmu dunia dengan ilmu akhirat, sesuatu yang sangat relevan pada masyarakat moden pada hari ini. Setiap bab dalam buku ini dikongsikan dengan pelbagai fakta yang menarik. Seperti contohnya, kita dapat memahami bagaimana setengah-setengah surah membawa mesej yang tersembunyi yang sesuai dengan penemuan sains moden, dan bagaimana sejarah umat terdahulu menjadi panduan untuk kita pada hari ini. Kesan buku ini terhadap pembaca sangatlah memberi kesan yang besar kerana dapat menambah ilmu pengetahuan tentang Al-Quran, dapat memberikan kesedaran serta memberikan keindahan, kebijaksanaan segala yang tersirat dalam setiap surah yang telah ada dalam buku ini. Selain daripada itu, ia menggalakkan untuk pembaca mengkaji dengan lebih teliti dan menghargai setiap baik-baik perkataan di dalamnya. Jika kita mencari satu yang bernilai, kita mesti berusaha akan padanya. Jika anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang rahsia-rahsia di sebalik nama-nama surah dan segala yang berkaitan dengan Al-Quran,
Bagaimanakah surah ini mempunyai kisah yang tersendiri, mengandungi hikmah dan pembelajaran yang berharga. Buku ini adalah satu bahan yang wajib kita miliki. Jom dapatkan buku ini untuk menambahkan kecintaan kita kepada Al-Quran dan mempelajari lebih banyak ilmu perkara yang boleh memberi kesan yang positif dalam kehidupan seharian kita. Jom sama-sama kita dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilakah kali terakhir kita membaca ayat suci Al-Quran? Bilakah kali terakhir kita mentadabbur ayat suci Al-Quran? Jom sama-sama kita melihat satu judul, iaitu di sebalik 114 nama-nama surah, karya daripada Bushra binti Talib. Ini adalah sebuah karya yang mendedahkan maksud dan rahsia di sebalik nama-nama surah di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ada 114 surah. Setiap nama-nama tersebut mempunyai makna tersendiri yang merangkumi hikmah, pengajaran surah serta fakta saintifik yang kadang-kadang kita tidak sedari. Buku ini bukan sahaja memperincikan nama-nama surah, tapi juga menyentuh aspek yang jarang dibicarakan secara mendalam, seperti fakta saintifik yang terkandung dalam surah-surah yang tertentu, serta ibrah atau pengajaran moral yang boleh diambil daripada kisah-kisah yang terkandung di dalamnya. Apa yang menarik tentang buku ini? Ia menggabungkan fakta saintifik, kalam hikmah, fakta sejarah dan segenggam ibrah untuk membantu pembaca memahami bukan sahaja maksud literal surah, tetapi juga konteksnya yang lebih luas. Dengan mengaitkan ilmu agama, sains, penulis berjaya membina jabatan antara ilmu dunia dengan ilmu akhirat, sesuatu yang sangat relevan pada masyarakat moden pada hari ini. Setiap bab dalam buku ini dikongsikan dengan pelbagai fakta yang menarik, seperti contohnya kita dapat memahami bagaimana setengah-setengah surah membawa mesej yang tersembunyi yang sesuai dengan penemuan sains moden, dan bagaimana sejarah umat terdahulu menjadi panduan untuk kita pada hari ini. Kesan buku ini terhadap pembaca sangatlah memberi kesan yang besar kerana dapat menambah ilmu pengetahuan tentang Al-Quran, dapat memberikan kesedaran serta memberikan keindahan, kebijaksanaan segala yang tersirat dalam setiap surah yang telah ada dalam buku ini. Selain daripada itu, ianya menggalakkan untuk pembaca mengkaji dengan lebih teliti dan menghargai setiap baik-baik perkataan di dalamnya. Jika kita mencari satu yang bernilai, kita mesti berusaha akan padanya. Jika anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang rahsia-rahsia di sebalik nama-nama surah dan segala yang berkaitan dengan Al-Quran, bagaimanakah surah ini mempunyai kisah yang tersendiri, mengandungi hikmah dan pembelajaran yang berharga. Buku ini adalah satu bahan yang wajib kita miliki. Jom dapatkan buku ini untuk menambahkan kecintaan kita kepada Al-Quran dan mempelajari lebih banyak ilmu perkara yang boleh memberi kesan yang positif dalam kehidupan seharian kita. Jom sama-sama kita dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang menonton video ini. Hari ini saya ingin berkongsi dengan anda semua tentang sebuah buku yang begitu dekat di hati para ibu dan ayah. Tajuknya Ibu Ayah Bersabarlah, karya Hanafi Muinuddin. Buku ini adalah satu karya yang memberikan panduan, inspirasi dan dorongan kepada ibu bapa dalam mengharungi cabaran membesarkan anak-anak. Kenapa kita perlu membaca buku ini? Setiap ibu dan ayah pasti pernah melalui saat-saat yang bercabar dalam mendidik anak-anak. Dalam proses membesarkan anak, kita berdepan dengan pelbagai emosi, kegembiraan, kesabaran dan kadang-kadang keletihan yang mendalam. Buku ini adalah salah satu panduan yang sangat relevan, memberi kekuatan moral dan spiritual kepada ibu bapa agar tidak berputus asa atau berasa bersendirian dalam menjalani tanggungjawab besar ini. Buku ini mengajak kita untuk mengamalkan sifat sabar dalam mendidik anak-anak. Kesabaran bukanlah tanda kelemahan, tetapi bukti kekuatan dan cinta kita sebagai ibu bapa. Seperti yang ditegaskan oleh Hanafi Muinuddin, kesabaran ini bukan sahaja membantu anak-anak membesar dengan lebih seimbang, malah membantu kita menjadi ibu bapa yang lebih baik dan tenang.
Dengan sabar, kita dapat mengekang rasa marah dan mendidik dengan penuh kasih sayang. Buku ini mengajar kita untuk memahami perspektif anak-anak. Anak-anak seringkali melakukan kesalahan atau membuat kita marah. Tetapi, apakah kita telah mencuba memahami sebab di sebalik pelakon mereka? Hanafi menegaskan betapa pentingnya kita sebagai ibu bapa untuk cuba melihat dunia dari sudut pandangan mereka. Dunia yang penuh dengan pertanyaan dan percubaan. Ibu, ayah, bersabarlah. Memberikan motivasi rohani kepada ibu bapa. Penulis tidak hanya menumpukan kepada aspek psikologi, tetapi juga memberi nasihat dari sudut agama. Sebagai ibu bapa Muslim, kita diajak untuk lebih berserah kepada Allah dan sentiasa berdoa agar diberi kekuatan dalam mendidik amanahnya, iaitu anak-anak kita. Untuk kesimpulan, buku ini bukan sekadar buku biasa. Ia adalah panduan, inspirasi dan juga dorongan bagi ibu bapa untuk terus kuat, sabar dan penuh kasih sayang dalam membesarkan anak-anak. Dalam kehidupan yang serba mencabar ini, buku seperti Ibu, Ayah, Bersabarlah adalah bacaan yang sangat diperlukan oleh setiap ibu bapa. Jadi kepada semua ibu bapa di sini, saya sangat menggalakkan anda untuk membaca buku ini. Anda pasti akan memperoleh banyak hikmah, kekuatan dan motivasi dalam menjalani tugas sebagai ibu dan ayah yang cemerlang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya ingin berkongsi dengan anda semua tentang sebuah buku yang sangat penting dan bermanfaat bagi setiap Muslim, iaitu Praktikal Solat Sempurna, karya Ustaz Muhadir Haji Jul. Buku ini bukan sekadar sebuah panduan solat, tetapi ia membimbing kita semua dalam mencapai solat yang benar-benar sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa kita harus membaca buku ini? Okey, solat adalah tiang agama dan ia merupakan amalan pertama yang akan dihisap di akhirat kelak. Namun, sejauh mana kita benar-benar memahami solat yang kita kerjakan setiap hari? Adakah solat kita sudah sempurna dari segi bacaan, pergerakan dan khusyuknya? Buku Praktikal Solat Sempurna memberi jawapan kepada persoalan ini dan membantu kita memperbaiki solat kita. Pertama-tamanya, buku ini memberikan panduan yang terperinci tentang cara mengerjakan solat dengan betul dari mula hingga akhir. Ustaz Muhadir bukan sahaja menjelaskan langkah-langkah asas solat, tetapi juga menyentuh aspek yang sering diabaikan seperti niat yang ikhlas, bacaan yang sahih dan kedudukan tubuh badan yang tepat. Semua ini sangat penting bagi memastikan solat kita tidak hanya sekadar gerakan, tetapi satu ibadah yang sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buku ini menekankan kepentingan khusyuk dalam solat. Seringkali kita terganggu dengan pelbagai fikiran ketika solat sehingga menghilangkan fokus dan khusyuk. Ustaz Muhadir mengupas cara-cara untuk mencapai khusyuk yang sebenar dalam solat, termasuklah mempersiapkan diri secara mental dan rohani sebelum memulakan solat. Beliau juga membimbing kita merenungi makna setiap bacaan dalam solat agar hati kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Praktikal solat sempurna bukan sahaja memberi penekanan kepada solat individu, tetapi juga solat berjemaah. Dalam bab ini, Ustaz Muhadir menerangkan adab-adab solat berjemaah yang mungkin ramai di antara kita kurang fahami. Beliau turut memberi panduan bagi imam dan makmum bagaimana untuk menunaikan solat berjemaah dengan harmoni dan penuh disiplin. Kesimpulannya, buku ini adalah bacaan wajib bagi setiap Muslim yang ingin memperbaiki kualiti solat mereka. Kita semua mahukan solat yang diterima oleh Allah, solat yang dapat memberi ketenangan hati dan menghubungkan kita dengan Pencipta. Dengan praktikal solat sempurna, kita dibimbing dengan jelas dan mudah difahami supaya solat kita menjadi lebih baik, lebih khusyuk dan lebih sempurna. Saya sangat mensyukurkan buku ini kepada anda semua. Ia adalah pelaburan terbaik untuk meningkatkan amal ibadah kita. Jangan tunggu lagi. Mari kita semua berusaha memperbaiki solat kita kerana solat adalah kunci kepada kejayaan dunia dan akhirat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.